Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada yang menonton atau mendengar. Okey, baik, untuk topik yang kita akan belajar pada hari ini, kita akan lihat sejarah tingkatan 1, bab 1. Iaitu tajuknya mengenali sejarah. Okey, baik. Apa yang kita akan belajar dalam bab ini secara ringkas? Okey, pertama kita akan lihat pengertian sejarah secara umum. Kedua, kita akan memahami pengertian sejarah mengikut pandangan beberapa sejarawan. Ketiga, kita akan lihat konsep masa silam dan ruang masa. Keempat, kita akan lihat sumber sejarah. Kelima, kaedah penyelidikan sejarah. Keenam, pentafsiran sejarah. Ketujuh, kepentingan mempelajari sejarah. Jadi ada 7 perkara yang anda perlu tahu dalam bab 1. Okey, dan setiap perkara-perkara ini amat penting, ya. Okey. Okey, kita lihat pertama sekali pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah secara umumnya, ya. Okey, ia dapat dibahagikan kepada 3. Yang kita perlu ingat ada 3. Okey, untuk pengertian sejarah. Yang pertama, dalam bahasa Melayu, kita lihat apa yang penting ini anda semua kena tahu yang daripada bahasa Melayu istilah sejarah ini berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun. Syajaratun iaitu bererti pokok. Okey. Selain itu, boleh ingat silsilah, riwayat, keturunan dan asal usul. Seterusnya melalui kamus dewan, ada pelbagai pentafsirannya. Asal usul, peristiwa yang benar-benar berlaku, okey, kisah, riwayat atau tambur. Okey, apa maksud tambur kat sini? Tambur ialah riwayat dahulu kala. Okey, dalam buku awak ni awak perlu lihat juga glossary sebab dia memberi kita penambahan dari sudut kosakata. Okey, seterusnya yang ketiga daripada pengertian sejarah dalam bahasa Inggeris, sejarah dipanggil history. Okey. History bererti cerita tentang seseorang. Okey. Daripada bahasa Yunani historia yang bererti penyelidikan. Jadi, pengertian sejarah secara umumnya perlu ingat 3 perkara ini. Bahasa Melayu, kamus dewan serta bahasa Inggeris. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pengertian sejarah menurut pandangan sejarawan. Sejarawan ni siapa? Orang yang mengkaji sejarah. Okey. Dalamnya ada 5 sejarawan. Okey, dan setiap ini dia melihatkan apa karya-karya yang diorang telah hasilkan. Dan seterusnya apa pengertian sejarah yang mereka tafsirkan. Okey. Cumanya kerana terlampau banyak sangat perkara yang perlu dihafal dalam ni, cikgu nasihatkan awak untuk mengambil isi-isi penting untuk setiap sejarawan ini. So, contoh, yang pertama Herodotus. Cukup kita ingat Herodotus ini menceritakan yang bahawa sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia. Okey. Yang penting dan mengagumkan. Okey, dan sebab berlakunya suatu peristiwa. Jadi ingat saja satu penceritaan tentang manusia. Okey, itu Herodotus. Keduanya IHK. Okey, sejarah ni ialah satu proses interaksi berterusan. Okey, antara ahli sejarah dan fakta-fakta. Okey, interaksi berterusan. Interaksi IHK. Herodotus ialah penceritaan. Okey. Seterusnya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ialah sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia. Okey. Jadi untuk Ibn Khaldun kita ambil membicarakan tentang masyarakat manusia. Okey, kalau Herodotus penceritaan tindakan manusia, IHK merupakan satu interaksi antara ahli sejarah serta fakta-fakta. Ibn Khaldun kita lihat pembicaraan tentang masyarakat manusia. Seterusnya Ku Kekim, sejarah merujuk kepada perkara yang telah berlaku. Perkara yang telah berlaku. Itu Ku Kekim. Kalau kita ulang semula, Herodotus tentang penceritaan tindakan manusia. IHK tentang interaksi antara ahli sejarah dan juga fakta-fakta sejarah. Ibn Khaldun membicarakan tentang masyarakat ataupun peradaban dunia. Ku Kekim tentang sesuatu yang telah berlaku. Dan akhir sekali Muhammad Yusuf Ibrahim ialah sejarah, ialah masa lalu itu sendiri.
Cukup untuk kita tahu isi-isi penting untuk setiap ini, kerana untuk kita menghafal keseluruhannya, ia tidak mustahil tapi memakan masa. Okey. Jadi ingat isi-isi penting untuk setiap sejarawan ini. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya, masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey, kenapa penting untuk kita tahu tentang ini? Kerana dalam pembelajaran kita untuk seterusnya tingkatan 2, tingkatan 3 nanti, okey, pelajar-pelajar akan menjumpai garis masa seperti sebelum Masihi, 400 selepas Masihi, abad ke-19, abad ke-20. Jadi penting untuk pelajar tahu beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam sejarah untuk kita menentukan masa silam dan ruang masa. Okey, jadi apa kepentingan ruang masa dalam sejarah ini? Supaya para sejarawan dapat membahagikan penulisan kepada tema dan mengikut kronologi. Dalam masa silam ini ada beberapa istilah yang perlu anda ketahui. Yang pertama, kronologi. Yang kedua, dekad. Ketiga, abad. Keempat, alaf. Dan kelima, sebelum Masihi dan Masihi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah tersebut? Pertama sekali, kronologi. Baik. Kronologi bermaksud sebuah rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa. Jadi kronologi ni kalau kita ada banyak peristiwa, contoh peristiwa sejak kita lahir tahun 2000. Selepas itu kita masuk tingkatan 1 tahun 2007. Kita ambil PT3 tahun 2009. Contoh. Jadi itu ialah satu kronologi peristiwa yang teratur mengikut susunan masa. Itu kronologi. Yang kedua, kita lihat dekad. Dekad ini ialah tahun-tahun mengikut 10 tahun. Jadi satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Ketiga, abad. Abad pula bersamaan dengan 100 tahun. Satu abad, 100 tahun. Dan akhir sekali, alaf. Satu alaf, 1000 tahun. Jadi, tiga adik-beradik ni, dekad, abad dan alaf perlu dapat bezakanlah supaya tidak tertukar. Dan akhir sekali kita lihat konsep masa. Apa yang dimaksudkan dengan sebelum Masihi dan selepas Masihi? Masihi itu sendiri bermaksud ialah bermula dengan kelahiran Nabi Isa. Jadi sebelum Masihi bermaksud tahun-tahun itu belum lahir lagi Nabi Isa. Tapi kalau kita kata selepas Masihi, kita lihat ialah tahun selepas kelahiran Nabi Isa. Jangan tertukar tahun Masihi dan tahun Hijrah. Kalau kita tanya sekarang berapa Masihi, sekarang ialah 2020 Masihi ataupun 2020 Masihi. Berbeza dengan Hijrah. Kalau Hijrah ialah tahun selepas penghijrahan Nabi. Dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu Hijrah. Jadi jangan tertukar. Baik. Selesai masa silam dan ruang masa dalam sejarah. Baik, kita lihat seterusnya. Sumber sejarah. Baik, kat sini kita lihat sumber sejarah dibahagikan kepada dua. Sebelum itu, kita perlu tahu apa maksud sumber. Sumber ini ialah suatu bahan ataupun suatu perkara yang dijadikan rujukan. Jadi sumber dalam sejarah ini ialah perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang kita lihat atau kita kumpul untuk kita jadikan rujukan dalam sejarah. Jadi sumber sejarah ada dua. Yang pertama sumber primer, kedua sumber sekunder. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan sumber primer? Sumber primer ialah ada tiga cirinya. Yang pertama, sumber belum diolah ataupun belum diterbitkan. Yang kedua, sumber ini bersifat asli. Yang ketiga, sumber ini belum ditafsir. Bermaksud segala benda yang asli, yang belum diolah, belum ditafsir, itu ialah sumber primer. Apa contoh-contohnya? Contoh kalau sejarawan dia membuat gali cari, dia menjumpai fosil. Apa yang dimaksudkan fosil? Fosil ini contohnya seperti rangka manusia.
dan rangka itu masih belum ada orang terbitkan, ataupun rangka itu bersifat asli. Ia bukanlah rangka plastik dan sebagainya. Itu kita panggil sumber prima. Okey. Selanjutnya ada artifak. Apa itu artifak? Artifak ini ialah alat penciptaan manusia yang digunakan. Okey, satu masa dahulu untuk berburu, mungkin untuk bertani, untuk berdagang. Okey, contoh-contohnya apa? Alat-alat yang dibuat daripada batu, kaca atau logam. Okey, contohnya pasu, okey, kapak batu dan sebagainya. Okey, selalunya artifak ia perkara bahan-bahan atau alat-alat yang kecil. Okey. Jadi bukan artifak apa pula? Okey, bukan artifak, ini adalah bahan-bahan peninggalan yang selain artifak. Okey, dan kebanyakannya bukan artifak ini ialah sesuatu yang menunjukkan tentang budaya yang terdapat di bawah tanah atau di permukaan tanah. Okey, contohnya apa? Macam dinding gua, dinding kota, struktur binaan. Okey, jadi contoh macam kota Efamosa, gerbang kota Efamosa itu kita boleh panggil bukan artifak. Okey, tetapi ia masih sumber prima. Dan bahan-bahan yang seterusnya ada batu bersurat dan seterusnya ya. Okey, seterusnya kita lihat sumber sekunder. Sumber sekunder ialah bahan yang telah diolah. Ia sebaliknya dengan bahan ataupun sumber prima. Okey, sumber sekunder bahan yang telah diolah dan telah diterbitkan. Dan bahan tersebut disebar kepada umum. Contohnya apa? Macam buku teks kita, surat khabar, majalah. Okey, maksudnya segala bahan yang telah diolah, yang diterbitkan untuk rujukan orang ramai. Okey, itu sumber sekunder. Jadi ini sumber dalam sejarah ya. Ada dua, sumber prima dan sumber sekunder. Okey, anda perlu tahu ciri-ciri serta contoh-contoh.